Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matahari di belakang ah. Maaf. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi matahari di belakang. Saya tak perasan. Okey, jadi buat masa ni saya Zazrina Zainuddin kini berada di hadapan pusat penamaan calon Dewan Kompleks Japaran Tanjung Bidara. Japaran juga nama dia. Jadi hari ini sampailah sudah pada hari penamaan calon, di mana hari ini difahamkan sepatutnya lah menurut SPR dikatakan lebih daripada 90 calon daripada kesemua parti yang akan masuk bertanding akan menghantar kertas penamaan calon di pusat penamaan calon masing-masing. Jadi saya akan buat liputan daripada Tanjung Bidara, di mana di sini difahamkan akan menjadi tumpuan sedikit kerana dua nama gergasi daripada dua parti gergasi juga yang akan bertembung. Difahamkan 3 penjuru. Bagaimanapun untuk laporan seterusnya nanti setelah kertas penamaan calon dihantar dan kesemuanya diterima oleh SPR, kita akan umumkan kemudian. Tapi pada masa ini, sekarang pukul 8 pagi, saya hanya akan menunjukkan kepada anda, menyampaikan kepada anda liputan di sekitar lokasi sahaja dahulu, kerana calon-calon difahamkan akan mula menghantar kertas penamaan calon, kertas pencalonan mereka pada sekitar 9 pagi sehingga 10 pagi selama 1 jam. Jadi teruskan bersama dengan saya dan juga beberapa rakan setugas lain juga turut berada di lokasi kesemua. Ada 5 sebenarnya. Kami akan berada di lokasi 5 pusat penamaan calon pada pagi ini. Tapi apa-apa pun on live notification Facebook Malaysia Gazette, di mana anda akan terus saja dapat liputan langsung daripada lokasi bersama dengan hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri Melaka yang kiranya hari inilah bermula. Okey. Jadi teruskan bersama kami. Saya akan bawa anda di sekitar kawasan Dewan ini. Okey, buat masa ni pihak polis dah pun mula mengawal. Kami sebenarnya telah pun dibenarkan masuk kerana semuanya telah mempunyai pas SPR masing-masing, bolehlah masuk. Bagaimanapun buat masa ni calon kita tak nampak lagi. Difahamkan juga SPR semalam telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa tidak ada penyokong yang boleh tidak ada penyokong yang boleh berarak seperti biasa. Sebelum ni kalau anda ingat pilihan raya sebelum ini, tapi sebelum di Sabah lah semua penyokong-penyokong boleh menghantar calon masing-masing untuk sebelum mereka masuk untuk menghantar kertas pencalonan. Bagaimanapun pada kali ini dan juga bersempena dengan norma baharu ini, tidak ada penyokong pun dibenarkan berada berhampiran. Syazrin Azrin, morning sis, morning. Dan hanya yang ada di sini hanyalah petugas PDRM, trafik dan juga anggota KKM sebab di semua pusat penamaan calon akan ada satu kemah KKM. Bunga Yan Haizal, Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kita nak maklumkan dulu, ni awal sebenarnya pukul 8. Bagaimanapun calon hanya akan sampai bersama dengan pencadang dan juga penyokong pada pukul 9 pagi untuk menghantar kertas pencalonan sehingga 1 jam tempohnya. Sekejap. Saya rasa macam nampak satu calon. Ini siapa? Sekejap. Calon. Ya, ada seorang calon dah sampai. Okey, bagi N02 Tanjung Bidara. Calon PH. Calon pilih Zainal Hassan. Cik Zainal. Cik Zainal Hassan. Cik Zainal. Cik Zainal Hassan. Macam tu baju? Sampai. Calon baju merah. Okey. Bagi N02 di Tanjung Bidara, di mana nanti akan bertemu 3 penjuru, difahamkan Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Zainal Hassan ni calon daripada PKR, Pakatan Harapan. Zainal Hassan dan juga daripada Bersatu Datuk Mas Ermiazdi. Tapi kita tak nampak lagi lah. Figurin fellow putra taklah.
Ni daripada PH. Calon daripada PH bagi N02 Tanjung Bidara. Dah pun sampai. Tapi tak boleh masuk lagi kerana pintu untuk masuk ke dalam dewan ini hanya akan dibuka pada pukul 9 pagi bagi calon-calon untuk menghantar kertas pencalonan bersama seorang penyokong dan pencadang. Saya dah tanya aku, tunggu dia umumkan dulu. Oh, pas pun tak ada lagi. Apik capik datang tanya bidara lah. Wah, ya, saya dekat tanya bidara. PH Figurian lah. Okey. Okey, pertembungan 3 penjuru. Jadi di depan anda ini calon baju berwarna merah Zainal Hassan yang akan bertemu dengan Datuk Seri Abdul Rauf serta seorang lagi daripada Bersatu iaitu Datuk Mas Ermiati. Fazli Hashim, awal ni sampai betul-betul betul bersemangat ni. Tapi kalau kita dapat lihat semua calon pencadang dan juga penyokong tidak ada pas SPR lagi. Tapi bagaimanapun tak boleh masuk ke dalam dewan lagi. Kawasan dewan pun tak boleh masuk lagi kerana belum pukul 9 pagi. Pintu dewan ini hanya akan dibuka pada pukul 9 pagi. Muhammad Jais berpeluh nak tunggu 9 pagi. Dah ke? Boleh masuk? Okay. Calon daripada Pakatan Harapan dah pun sampai. Encik Zainal Hassan. Don Afiq awal tak kalut. Tu. Okey. Kita petugas media pun hanya boleh masuk pada pukul 9 pagi juga. Hairudin, tahniah Tuan Zainal Hassan, calon daripada PKR. Muhammad Nur Ismail, calon mana? Calon PKR pada Pakatan Harapan, Tuan Zainal Hassan. Sebelum masuk mestilah mengimbas suhu dahulu. Scan QR MySejahtera. Dan selepas tu saya rasa barulah mereka akan diberi pas SPR yang berwarna kuning tali purple itu. Kemudian pukul 9 pagi barulah boleh menghantar kertas pernamaan calon. Jadi kalau anda lihat, ini adalah situasi terkini di pusat penamaan calon untuk N02 Tanjung Bidara, di mana hari ini pastinya semua 27 kawasan, 28 Dewan Undangan Negeri atau kerusi untuk PRN Melaka akan menjadi tumpuan. Hari ini ekstra kerana di Tanjung Bidara ini 2 nama gergasi yang disebut-sebut selama beberapa hari ini selepas sahaja parti masing-masing mengumumkan calon-calon mereka. Jadi kedua calon ini iaitu Datuk Mas Ermiati, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Tadi satu lagi calon daripada PKR iaitu Pakatan Harapan, Tuan Zainal Hassan. Fazli Hashim tak buat liputan kat Dun Asahan ke? Itulah, saya rasa ada rakan setugas saya di Dun Asahan. Ni ada lagi satu kot, baru sampai. Sebentar Untuk pengetahuan, nanti rakan-rakan setugas akan berada di Lendu juga, di mana pun nama besar juga. Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali bertemu dengan calon daripada PKR Muhammad Asri dan juga daripada Bersatu Abdullah Mahadi. Dan seterusnya rakan setugas lain akan berada di Pengkalan Batu, di mana calon daripada UMNO Kalsum Nordin akan bertemu calon DAP Muhammad Danish, daripada Bersatu Azruddin, saya tak clear dah sini, Bersatu Azruddin Idris untuk Perikatan Nasional, dan juga daripada calon daripada Putra iaitu Muhammad Alwi Sari. Kita tak boleh masuk lagi. Nampak pula. Kemudian juga rakan setugas akan berada di Bukit Katil,
di mana calon BN Hasnur bertemu dengan Adli Zahari iaitu Ketua PH untuk Melaka, dan Al-Hafiz untuk Parti PAS juga akan bertemu dengan Adli Zahari dari Amanah dan Hasnur untuk BN. Dan satu lagi di RIM, di mana calon UMNO Dira Abu Zahar akan bertemu Prasan Kumar daripada PKR, kemudian Azalina daripada Bersatu. Itu adalah di Jasin. Juga rakan setugas akan berada di sana. Okey, jadi buat masa ni hanya satu saja calon telah pun tiba di N02 Tanjung Bidara, iaitu Zainal Hassan. Bagaimanapun kita masih lagi belum nampak Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dan juga Datuk Mas Ermiyati, Datuk Wira Mas Ermiyati iaitu Ahli Parlimen Masjid Tanah. Datuk Wira Mas Ermiyati, Ahli Parlimen Masjid Tanah, dah menangi kerusi pada 2018 atas tiket UMNO BN, tetapi beliau meninggalkan parti UMNO BN untuk menyertai Bersatu tidak lama selepas Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Okey, Datuk Mas Ermiyati pernah menjadi Ketua Puteri UMNO. Kopi balik. Kopi balik. Terima kasih yang menonton. Ini adalah liputan awal daripada pusat penamaan calon. Bagaimanapun nanti pukul 9 pagi barulah pintu pagar untuk masuk ke pusat penamaan calon akan dibuka. Barulah mungkin calon-calon lain akan tiba untuk menghantar kertas pencalonan masing-masing. Tapi untuk datang ke sini, kami daripada kawasan Keruh tadi agak sesak sedikit lah. Banyak berjalan. Go live kan? Banyak jalan-jalan sikit. Okey. Dan calon satu lagi daripada UMNO, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, yang juga merupakan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka seperti anda tahu, dan juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, dan juga merupakan ahli Majlis Tertinggi MKT UMNO. Jadi petugas polis pun ada di sini untuk mengawal situasi. Di mana semalam SPR telah pun menyatakan bahawa penyokong tidak boleh berarak seperti sebelum ini. Hanya yang boleh masuk ke dalam Dewan penyokong dan juga pencadang sahaja. Okey. Mimi Ogi, sabar. Apapun keputusan terletak di tangan pengundi. Keputusan terletak di tangan pengundi bagi kesemua 28 kerusi di Dewan Melaka ini. Jadi kalau saya boleh baca sedikit Din bawahan PH terbaik. Ini petugas SPR masuk lagi. Belum. Okey, kalau kita recap sedikit di sekitar PRN Melaka ini, apa yang akan berlaku. Kali ini PRN Melaka akan dilaksanakan dengan norma baharu sama seperti di Sabah, di mana kalau kita lihat recap balik apa yang berlaku di PRN Sabah selepas daripada itu, keadaan pandemik COVID-19 menjadi tidak terkawal. Jadi disebabkan itu pelbagai langkah berjaga-jaga dan juga guidelines telah dikeluarkan oleh SPR supaya kita boleh mengawal daripada terjadinya. Zulkifli Zainal sampai Melaka 20 ke? Ya, betul. Sampai 20. Malaysia Gazette juga mempunyai pusat media di Melaka. Khas untuk orang-orang Melaka. Muhammad Harmi selamat pagi, selamat pagi. Muhammad Lutfi, Masjid Tanah lain dari yang lain. Wah, gitu. Okey, untuk PRN Melaka kali ini kebanyakan parti mengambil pendekatan untuk mengeluarkan calon muka baru Macam untuk Barisan Nasional, kira-kira 86% daripada calon-calon mereka merupakan muka-muka baru dalam kira-kira 24 orang macam tu. PH 50% muka baru, Perikatan Nasional 82% muka baru. Jadi ini tidak pernah terjadi sebelum ini, di mana kali ini memang betul pendekatan berbeza diambil dan berbanding dengan sebelum ini, kerana lebih ramai calon yang muda dipahamkan, di mana satu calon termuda berumur 21 tahun di Melaka
untuk kerusi Dun Sungai Rambai, iaitu Farzana Hayani Muhammad Nasir bagi Pakatan Harapan. Itu calon termuda lah. Ada juga calon di berumur 25 tahun pun ada juga. Jadi hari ni kita jangkakan tumpuan untuk kerusi kembali Malik Muhammad, kembali ke Mandat Rakyat. Nak tahu tak? Sabar, jangan marah. Ngundi ke? Kerusi untuk Tanjung Bidara ni pasti akan menjadi perhatian lah. Kita jangkakan kerana dua calon heavyweight, calon nama besar, iaitu Naib Ketua Sri Kandi Bersatu Datuk Mas Ermiyati Samsudin dengan pengerusi BN Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang juga merupakan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Serta tadi difahamkan sebentar tadi Tuan Zainal Hassan baru saja sampai, kira-kira sebelum jam 8.15, kira 8 suku lah macam tu. Telah pun sampai calon daripada PH, Tuan Zainal Hassan, untuk bertemu, rasanya bertemu SPR untuk mengambil PAS SPR. Sebab tadi sebelum masuk tidak ada PAS SPR lagi. Kemudian barulah pukul 9 nanti akan menghantar kertas penamaan calon masing-masing. Tadi ada yang bertanya kenapa tak pergi cover ke Asahan. Asahan pun sengit juga sebenarnya. Sebab kita difahamkan Ketua Pemuda UMNO Melaka Fairul Nizam Roslan yang akan mewakili BN bertemu dengan calon PH bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dan Adun Sungai Udang, dan calon PN, dia merupakan calon PN Adun Sungai Udang, B Danesh, bekas Adun Sungai Udang. Itu pun akan menjadi tumpuan juga, difahamkan. Yang tak mengundi kat Melaka, tengok je lah, tak payah komen. Libah, sabar. Siapa yang mengundi tu, kita harapkan anda membuat pilihan yang terbaik. Kerana ini sebenarnya kalau kita lihat penentu juga. Selepas sebelum ini kita difahamkan pilihan raya umum untuk satu negara. Pilihan raya umum akan berlangsung sekitar Jun atau Julai tahun depan. Tahun depan lah yang pastinya. Jadi dengan adanya PRN Melaka ini, mungkin kalau kita lihat daripada segi aspek politiknya, daripada sudut politiknya, mungkin ini adalah nak tengok macam mana keadaan politik sekarang. Sebab difahamkan UMNO tidak bergabung dengan Perikatan Nasional dan juga hanya bertanding standalone sendiri untuk tengok macam mana keadaan penerimaan sekiranya UMNO bertanding sendirian dengan menampilkan calon bagi kesemua 28 kerusi. Moses sendiri calon yang berkhidmat untuk rakyat. Itulah, betul. Idham Effendi, PAS Bertani 8, betul. PAS 8 Gerakan 5, Bersatu 15. Betul, Idham. Sabar, marah betul ni. Okey, tapi walaupun ini adalah kali pertama Parti Putra akan masuk bertanding, juga satu lagi adalah Parti India Muslim Nasional Iman juga masuk dan hanya mencalonkan satu kerusi untuk pilihan raya negeri ini. Tapi muda tidak masuk. Itulah, kita difahamkan muda tak masuk untuk sama-sama menyertai pilihan raya ini kerana katanya mereka tidak mahu menjadi sebahagian daripada agenda politik, kerana disebabkan pilihan raya yang disebabkan oleh lompat-lompat, katanya lah. Okey. Jadi ini sekitar inilah perkembangan awal saya dapat sampaikan kepada anda. InsyaAllah sekiranya selepas ini pukul 9 pagi saya akan kembali semula. Rakan-rakan setugas yang lain juga berada di lokasi masing-masing untuk menyampaikan liputan daripada pusat penamaan calon di DUN, kawasan pusat penamaan calon DUN masing-masing. Apa-apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi kerana menonton Facebook Live Malaysia KZ. Saya rasa saya akan kembali lagi selepas ni. Sekejap dapat cari calon. Calon ke? Dia petugas SPR kot. Moses, saya di N3 Dun Air Limau. Oh, Dun Air Limau. Mengundi ke?
Jadi kita masih lagi tunggu kerana pukul 9 pintu ini akan dibuka untuk calon-calon ini menghantar kertas undian masing-masing. Tapi kalau kita lihat banyaklah hari ini. Kira-kira seramai lebih daripada 90 calon yang akan menghantar kertas penamaan calon mereka untuk kesemua 28 kerusi. Okey, kalau anda nak tahu, Bersatu akan daripada PN akan bertemu UMNO. Bersatu sahaja akan bertemu UMNO di 13 kerusi. Iaitu di sini di Tanjung Bidara, di Air Limau, Lendu, Rembia, Durian Tunggal, Sungai Udang, Pantai Kondo, Paya Rumput, Pengkalan Batu, Air Molek, Teluk Mas, Rim dan Sungai Rambai. PAS pula akan bertembung dengan UMNO. PAS akan bertembung dengan UMNO di 6 kerusi. Iaitu di Kuala Linggi, Tabuh Naning, Bukit Katil. Bukit Katil pun kerusi panas juga. Duyung, Serkam dan juga Merlimau. Putra masuk buat pertama kali untuk PRN Melaka, untuk pilihan raya, sebarang pilihan raya. Jadi untuk PRN Melaka ini, mereka juga ada menghantar calon, dan Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman mengumumkan satu calon bertanding bagi pilihan raya negeri Melaka. Moza mengundi N325. Oh, ya ke? Nanti undi tahu. Figur yang kembalikan mandat rakyat. Apa-apa pun akan ditentukan. Bermula daripada hari inilah, selepas penamaan calon ini, kita akan sama-sama lihat siapakah sebenarnya, berapa ramai sebenarnya yang menghantar kertas pencalonan, berapa ramai yang telah diterima oleh SPR, dan seterusnya kita akan sama-sama menyampaikan liputan kepada anda sekitar hari berkempen. Kali ini kena difahamkan, saya recap semula apa yang SPR pernah maklumkan kepada semua berkenaan dengan guidelines bagi pilihan raya negeri ini. Cara berkempennya adalah melalui social media, kerana beberapa garis panduan dikeluarkan, termasuklah tidak boleh membuat kempen rumah ke rumah, tidak boleh membuat sebarang pertemuan berkempen secara perhimpunan, dan juga ada beberapa lagi syarat-syarat yang lain. Jadi ada beberapa ahli politik mengambil pendekatan masing-masing, ya, seperti membuat live di social media masing-masing, ataupun membuat makan-makan breakfast, makan petang di mana-mana lokasi, kemudiannya dah bertemu dengan penduduk yang berada di lokasi sahaja. Jadi mereka tidak boleh ke rumah-rumah untuk berkempen, ya. Hari ini sama juga. Untuk hari penamaan calon ini tidak ada lagi perarakan, tidak dibenarkan perarakan daripada penyokong-penyokong parti. Sebelum ini pihak SPR menyediakan lebih kurang mungkin satu kemah untuk beberapa puluh orang penyokong parti. 10 boleh dibenarkan masuk sebelum ini. Tapi untuk norma baharu ini tidak boleh. Hanyalah seorang pencadang dan juga penyokong, seorang sahaja. Hanya dibenarkan masuk 3 termasuk calon ke dalam pusat penamaan calon. Saya kini berada di Dewan Datuk Kapten Bersara Haji Abdul Rahim. Dewan Kompleks Japarun ke sebut dia, Tanjung Bidara. Mahmud Osman, jangan ada kata lagi, itulah. Akta lompat parti belum lagi diwartakan, tapi itulah, kalau ikut pada inisiatif masing-masing, contohnya ada setengah parti tu membuat satu akuan bersumpah SD supaya ahli-ahli mereka ataupun calon mereka untuk pilihan raya ini perlu menandatangani SD itu sekiranya mereka nak masuk bertanding, kerana untuk mengekang daripada apabila menang nanti keluar daripada parti. Jadi mereka membuat inisiatif sendirilah, itu bergantunglah kepada parti masing-masing. Idham, walaupun BN ada kelebihan, tapi mood mengundi betul. Itu pun perlu diambil perhatian jugalah. Saya fikir mungkin parti-parti yang bertanding ini akan sama-sama memikirkan cara-cara untuk mengembalikan mood mengundi, kerana pilihan raya negeri Melaka ini sebenarnya kalau kita lihat penting. Penting sebenarnya untuk melihat corak kepada pilihan raya umum nanti. Okey. Jadi untuk 22 bulan satu sabar Muhammad Lutfi. Untuk rekod, SPR menetapkan tarikh mengundi pada 20 November nanti. Jadi penamaan calon pada hari ini, undi awal nanti pada 16 hari bulan November. Ya, selepas pembubaran DUN pada 4 Oktober.
susulan 4 adun menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Melaka mempunyai 28 kawasan Dewan Undangan Negeri, pengundi seramai 495,196 pengundi berdaftar, lelaki 240,530 orang dan juga baki perempuan 254,000. Jadi lebih kurang pengundi lelaki dan perempuan lebih kurang kira-kira separuh, 50% lelaki dan 50% perempuan. Ini tidak banyak yang dapat saya sampaikan kepada anda buat masa ini kerana kita masih lagi belum bermula. Bermula pada pukul 9 pagi nanti barulah calon-calon ini akan sampai untuk menghantar kertas pencalonan masing-masing. Dan buat masa ini saya kira saya akan menghentikan dulu Facebook Live ini untuk memberi laluan mungkin kepada rakan-rakan tugas yang lain untuk menyampaikan liputan mereka berkenaan pengembangan terkini di sekitar pusat penamaan calon masing-masing. Saya kiralah sebentar suka benda-benda macam ni. Sampai nak pakai rod dah. Kadang-kadang kita rasa dia macam Hai. Dan Allah, matahari lagi. Okey, jadi saya kira untuk liputan awal di sekitar Dewan Penamaan Calon untuk N02 Tanjung Bidara ini sampai di sini dahulu. Nanti sebelum pukul 9 pagi apabila calon-calon telah pun sampai untuk menghantar kertas penamaan calon masing-masing, nanti saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda langsung daripada Tanjung Bidara, Melaka. Buat masa ni info terkini kita terima sebelum pukul 8.30 tadi, kira-kira 8.15 calon daripada PKR iaitu Pakatan Harapan, Tuan Zainal Hassan telah pun sampai bersama dengan pencadang dan juga penyokong seorang. Jadi saya kira sampai sini dahulu, turn on live notification Facebook Malaysia Gazette untuk mendapatkan info-info terkini langsung daripada lokasi bersama dengan saya dan juga rakan-rakan setugas untuk PRN Melaka hari ini penamaan calon 8 November. Jadi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi sebentar lagi. kapal dagang dari seberang penuh muatan bagi kerana dari alam kita pada datang demi tiada Melaka yang nanti. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Pak Sampai hari ini